Assalamualaikum semua and welcome to my channel. Kita kembali lagi dengan kisah true crime pada malam ni guys. Dan kepada yang belum lagi subscribe, dipersilakan tekan butang subscribe dan juga the bell notification. Dan kepada yang telah subscribe, korang punya support memang amat aku hargai. You guys are the best. Yeah. Korang semua mesti tahu dalam dunia ni memang banyak gila pembunuh bersiri kan, serial killer ni semua kan. Okey, tetapi korang tahu tak ada seorang pembunuh bersiri ni kan, dia berasal daripada China dan nama dia adalah Yang Zinhai. Dia ni adalah seorang pelaku beberapa jenayah yang paling mengganggu dan juga yang mengerikan pada abad ke-21 tau. Dan mungkin ramai yang tidak kenal dengan Yang Zinhai ni tau. Okey, sebab semua pembunuhannya selama 3 tahun sahaja yang telah meragut lebih daripada 60 mangsa pembunuhan dan juga 20 lebih mangsa rogol pada asalnya telah diparamkan oleh kerajaan China selepas dia telah dihukum mati. Dia ni dah kena tangkap, dihukum mati dengan anggota penembak. So dekat sini aku nak cerita dekat korang ataupun rungkaikan macam mana jenayah yang dia buat, apakah kaedah yang digunakan dan bagaimana ramai orang especially kat China yang tak kenal Yang Zinhai ni. Tanpa masa lagi, macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Zinhai biasanya dia akan menyelinap masuk ke dalam rumah mangsa dia pada waktu malam dan dia akan membunuh semua mangsa dia yang ada kat dalam rumah tu tau. Dan untuk mangsa dia yang wanita, dia akan merogol mereka dahulu sebelum membunuh mereka dengan kejam. Disebabkan dia punya sifat jenayah dia yang memang mengerikan, memang kejam, sampaikan keluarga Zinhai ni kan, mereka pun macam enggan hendak membincangkan ataupun menceritakan tentang zaman kanak-kanak dia tau. Okey, dan nampak gaya dia kat sini kebanyakan orang yang ada berkaitan dengan kes pembunuhan Zinhai ni, mereka lebih suka kalau semua orang kan ataupun kebanyakan orang untuk melupakan tentang segala jenayah yang dia telah lakukan sebab memang teruk gila guys. Dan mereka juga ada berkata yang sebaik sahaja Zinhai ni mula untuk membunuh, berkemungkinan besar dia ni memang tidak akan berhenti ataupun dia tidak boleh berhenti. Benda yang paling buruk untuk Zinhai ni, dia memang tidak menyesal dengan semua orang yang telah bunuh apabila dia pecah masuk ke rumah mereka tau. Okey, tak kira lah sama ada dia masuk rumah yang 5 sekeluarga ataupun pasangan yang tengah tidur dalam bilik ke apa kan. Bila dia masuk dekat rumah diorang tu, ternyata mereka semua akan mati. Dan kalau dia tak berjaya untuk bunuh semua orang kat rumah tu kan, dia akan mendera mereka sampailah nyawa-nyawa ikan. Boleh dikatakan si Yang Zinhai ni kan, dia ni memang bad news guys. Memang tak manis lah kalau tiba-tiba dia muncul kan. Woi, menakutkan. Walaupun dia ni dikenali sebagai pembunuh bersiri yang memang kejam, tetapi pada asal dia, Yang Zinhai dia pernah ditangkap kerana merogol sebelum dia melakukan dia punya pembunuhan beramai-ramai tu tau. Sebab semasa dia berhenti sekolah, dia telah dihantar ke satu kem buruh atas kesalahan mencuri. Dan kemudian pada tahun 1966, dia telah dijatuhi hukuman penjara 5 tahun atas kes rogol. Dan sebaik sahaja dia telah dibebaskan daripada penjara tu, dekat situlah di mana dia telah mula dengan jenayah-jenayah pembunuhan dia. Untuk gaya ataupun style pembunuhan yang Zinhai ni kan, boleh dibandingkan dengan the famous Richard Ramirez ataupun The Night Stalker, di mana dia akan memilih sebuah rumah, masuk dan melakukan segala dia punya kejahatan, dia punya kekejaman kepada sesiapa sahaja yang dia jumpa tau. Tetapi untuk macam Richard Ramirez ni pula, dia punya gaya dia ibarat macam dia memaksa diri dia untuk membunuh secara rawak tau. Okey, tak ada planning, tak ada apa-apa. Okey, dia jumpa rumah ni, dia main sebat masuk sesiapa sahaja kan. Macam mana dia nak masuk rumah tu, dia tak ada fikir tau. Dia main random sahaja. Tetapi bukan untuk si Zinhai ni dia akan merancang semua jenayah dia sekurang-kurangnya beberapa jam pada sebelum itu.
Dan untuk kes Yan Xinhai ni kan, dia agak sukar untuk polis untuk menangkap dia tahu. Okey, sebab utama dia, pihak polis mereka terpaksa mengambil masa yang lama untuk menangkap Yan Xinhai ni adalah kerana dia selalu memakai saiz baju dan juga kasut yang berbeza pada setiap kali dia melakukan pembunuhan dia tahu. Okey, secara spesifik dia akan memakai saiz kasut yang lebih besar daripada saiz dia. Dan kemudian selepas dia dah settle dia punya pembunuhan tu, dia akan melupuskan segala baju, kasut, termasuklah baju dia sendiri, baju mangsa dia semua kan, dia akan lupuskan tau. So dekat situ dia dah macam mewujudkan satu kekeliruan di antara semua pihak polis kat sana untuk menangkap si Xinhai ni tau. Pandai jugalah Xinhai ni dia memang dah plan macam mana dia nak masuk, macam mana dia nak bunuh dan macam mana dia nak keluar tanpa dikesan oleh pihak polis. Very smart Xinhai ni tapi mat kejam gila weh. So dekat sini dia telah menunjukkan yang Xinhai ni dia memang benar-benar seorang pembunuh bersiri yang tegar, di mana jadi memang begitu terancang dan dia akan berfikir dengan jauh ke hadapan apabila hendak menjalankan segala jenayah dia. Jadi macam motif si Xinhai ni kan, ada beberapa laman berita yang tersilap melaporkan bahawa Xinhai melakukan pembunuhan beramai-ramai ni akibat selepas teman wanitanya telah berpisah dengan dia tau. Cuma dekat sini kan, berkemungkinan besar tidak ada satu asbab langsung pun tentang segala jenayah dia telah lakukan tau. Sebab dia ni memang dikatakan suka sangat membunuh orang. Dan semasa dia telah ditangkap, dia ada membuat satu pengakuan tau, di mana dia ada berkata, apabila saya membunuh orang, saya mempunyai keinginan untuk membunuh lebih banyak. Dan ini juga telah memberikan inspirasi kepada saya untuk membunuh dengan lebih banyak lagi. Saya tak kisah sama ada mereka layak hidup ataupun tidak. Ia bukan masalah saya. Saya tidak langsung mempunyai keinginan untuk menjadi sebahagian daripada masyarakat, disebabkan masyarakat itu adalah bukan kebimbangan saya. Keterlaluan dan juga ketaksuban membunuhnya itu adalah bahan bakar yang membuat dia terus maju, dan semakin dia membunuh, semakin sukar bagi dia untuk berhenti. Yang Xinhai juga tidak mempunyai sebarang sebab ke atas semua rumah yang dia mengganas tau. Okey, mereka semuanya rawak. Kan macam awal tadi aku cakap dia akan merancang dahulu kan. Okey, dia punya perancangan tu adalah ke atas semua kaedah-kaedah macam mana dia hendak melakukan dia punya jenayah tu tau. Tetapi kalau dia nak pilih rumah tu, dia memang akan pilih secara rawak. Dan once dia pilih secara rawak tu, from there moving forward, dia akan plan elok-elok sebelum dia melakukan segala keganasan dia. So secara kebiasaan dia akan berbasikal mengelilingi bandar Henan di China. Okey, dan dia akan memilih rumah secara rawak dan akan bagi settle kepada sesiapa sahaja yang ada dekat dalam tau. Dan satu-satunya perkara yang boleh dijangkakan oleh Xinhai adalah sesiapa sahaja yang dia temui mungkin tidak akan berjumpa lagi pada hari berikutnya. Bila kita sebut pasal dia punya senjata pembunuhan dia kan, okey, daripada bergantung pada satu senjata pembunuhan, Xinhai biasanya akan menggunakan apa sahaja alat yang ada untuk membunuh dan juga menyerang mangsa dia. Tetapi lebih kerap dia akan menggunakan tukul yang kemudiannya akan dibuang selepas dia punya jenayah itu. Tetapi dia juga diketahui menggunakan penyodok dan juga kapak. Dan disebabkan kekerapan dia untuk menukar kaedah adalah satu lagi sebab mengapa polis mengalami kesukaran untuk mengesan dia. Macam aku jelaskan tadilah, ini semua adalah semua dia punya perancangan atau planning untuk melaksanakan dia punya jenayah ni tau. Very sneaky si Xinhai ni Pada kemuncak dia akan membunuh purata 2 orang seminggu, dan disebabkan Xinhai ni dia telah membunuh seramai 67 orang mangsa dalam masa 3 tahun sahaja, purata pembunuhan dia itu memang lain macam guys. Pada mulanya dia pada asal membunuh hanya seorang sebulan tau. Okey, tetapi apabila dia rasa pattern dia dah macam ngam je kan, macam kena je dengan dia punya pembunuhan tu kan, dia akan upkan lagi dia punya average atau purata, okey, meningkat kepada 2 ataupun 3 pembunuhan seminggu. Kau bayangkan banyak perbezaan kat situ Pada awal dia hanya 1 sebulan, tetapi bila dia jumpa dia punya
keserasian untuk membunuh orang ni kan. Dia sudah up 2 ke 3 orang mangsa dalam seminggu guys. Kalau korang nak bandingkan je lah dengan pembunuh bersiri dekat Amerika yang mempunyai jumlah mangsa yang tinggi, contohlah macam Ted Bundy ke Gary Ridgway ke apa kan, memang sangat mengejutkan lah. Okay, sebab Zin Hai ni dia dapat melakukan begitu banyak jenayah dalam tempoh yang singkat, iaitu 3 tahun sahaja guys. Dan itu belum termasuk dengan serangan dan juga rogol. Dan untuk si Yang Zin Hai ni kan, mengapa dia telah diberikan nama samaran dia sebagai Monster Killer of China? Sebab dia ni menggunakan kaedah pelaksanaan yang memang begitu kejam, di mana dia suka memukul seseorang itu sehingga mati. Kalau mangsa dia seorang, memang settle lah orang tu kan. Tapi walaupun dalam rumah tu ada 5 sekeluarga kan, dia memang akan bagi settle semua orang guys. Dia akan pukul-pukul mereka dengan kejam sampailah mati. Seorang mangsa yang terselamat yang bernama Liu Zhongyuan menceritakan melihat cucunya mati di rumah dengan lubang yang akibat dipukul oleh Zin Hai ni dicongkil di kepalanya dengan berlumuran darah tau. Dan untuk isteri dia pula yang terselamat selama 10 hari selepas serangan itu, dipukul dengan teruk sehinggalah dia bisu guys. Dan suami dia ada berkata yang isteri dia masih lagi boleh menggerakkan kelopak matanya, tetapi dia langsung tidak boleh lagi bercakap. Pembunuhan termuda Zin Hai adalah seorang gadis yang berusia hanya 6 tahun yang telah membuktikan yang dia ni memang adalah seorang raksasa pembunuh sejati dekat China. Dan yang membuatkan Zin Hai ni nampak macam lagi kejam adalah dia tidak pernah mengelak daripada memukul wanita ataupun kanak-kanak sehingga mati. Tak kira betapa mudanya, tak kisah umur guys, budak-budak ke orang tua ke, dia memang akan bunuh mereka dengan kejam. Pada Oktober 2002 di kampung Jaihu, Zin Hai telah membunuh seorang bapa dan juga seorang kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun dengan penyodok sebelum dia merogol seorang wanita hamil yang berjaya bertahan dalam serangan itu dengan kecederaan di bahagian kepala yang sangat-sangat serius. Tak ada siapa yang tahu pun jumlah ataupun angka yang tepat untuk mangsa pembunuhan Zin Hai ni tau. Walaupun disyaki dia melakukan 67 pembunuhan dan juga 23 kes rogol dalam tempoh 3 tahun, ada yang percaya dia mampu untuk membunuh dengan lebih ramai lagi. Kalaulah Yang Zin Hai ni dia tak dihukum dalam tempoh lebih kurang 2 minggu selepas pensabitan dia tu kan, penyelidik mungkin dapat menentukan boleh jadi dia mempunyai lebih ramai lagi mangsa yang tak ada siapa pun tahu. Dan kalau si Zin Hai ni tak ditangkap, nampak gayanya dia memang tidak akan berhenti guys. Dan penangkapan dia itu sendiri pun berlaku secara tidak sengaja tau. Okey, sebab polis mereka tak pasti siapa diorang nak cari sebenarnya. Siapakah yang buat semua pembunuhan itu tau. Jadi apa yang berlaku adalah semasa pemeriksaan rutin biasa dekat klub-klub malam kat sana, time tu si Zin Hai ni dia ada dekat dalam tau. Okey, tapi once dia nampak pihak polis dah masuk buat rutin rounding semua, member dah duduk tidak senang tau. Dia dah mula bertindak mencurigakan tau. So bila polis nampak dia macam mamat ni macam something wrong dia, memang mereka akan terus kejar lah si Zin Hai ni. Jadi polis pun terus menahan dia dan juga mendapat profil DNA daripada si Zin Hai ni yang end up sepadan dengan pembunuh yang mereka duk mencari-cari itu. Korang just bayangkan kalau polis tak ada singgah mana-mana untuk buat rounding ataupun routine check pada malam tu kan, tak tahu lah berapa ramai dah Zin Hai ni dia akan bunuh. Dan salah satu aspek yang paling menakutkan dalam kes ini adalah polis mereka hampir tidak mempunyai petunjuk apabila dia melibatkan untuk menangkap Yang Zin Hai ni. Diorang ni bukan sahaja tak tahu siapa untuk cari tau. Dan disebabkan idea Zin Hai ni untuk menukar kasutnya selepas setiap pembunuhannya itu telah membuatkan lebih susah. Dan pada masa yang sama itu membuatkan seolah-olah macam terdapat ramai pula orang yang melakukan pembunuhan bersiri dekat sana tau. So polis memang confused. Mereka semua kan tak tahu dekat mana nak start nak cari Yang Zin Hai ni. Dan disebabkan semua itulah menyebabkan jumlah mangsa Yang Zin Hai ni memang begitu tinggi.
Jadi selepas dia ditangkap, polis mereka dapat menentukan bahawa dia telah dijangkiti dengan HIV daripada salah seorang mangsa rogolnya. Cuma mereka tak ada menyatakanlah sama ada mangsa dia yang awal ataupun yang kemudiannya. Tetapi ini bermakna dia boleh menjangkiti salah seorang mangsa rogolnya yang kemudian yang berjaya bertahan ataupun terselamat daripada serangan kejam dia. Memang kesianlah untuk sesiapa yang berjaya untuk survive daripada serangan kejam tu kan. Tapi yelah, survive jugalah. Tapi telah dijangkiti dengan penyakit HIV. Tak manis. Berkenaan dengan segala jenayah ataupun sepanjang pembunuhan berantai itu kan, semasa ia berlaku, ramai rakyat China yang hampir tidak tahu tentang kewujudan penjenayah ni Okey, ini memang telah menimbulkan satu soalan lah. Okey, sebab selepas penahanan Zin Hai ni, terdapat beberapa dokumen yang muncul lah yang menunjukkan kerajaan dekat sana melarang media untuk melaporkan tentang segala pembunuhan itu. Dan orang ramai memang marah lah sebab mereka tak tahu pun terdapat pembunuh yang ganas yang sedang berada di jalanan, berada dekat luar rumah diorang, dekat bandar diorang, dekat mana-mana Okey, memang mereka risau gila guys. Dan mereka juga tidak diberi amaran langsung untuk mengambil langkah yang berjaga-jaga semasa era pembunuhan The Monster Killer of China ni, iaitu Yang Zin Hai. Dan itulah kisah The Monster Killer of China, Yang Zin Hai, pembunuh bersiri ataupun pembunuh berantai yang paling digeruni pada abad 21 dekat negara China. Gila kan cara dia bunuh dia punya mangsa kan. Okey, dia tak fikir panjang guys. Dia memang tak kisah guys. Sesiapa sahaja dia jumpa, kalau dia pilih orang tu untuk jadi mangsa dia, dia memang akan bagi settle orang tu Tak kisah umur, budak-budak, semuda 6 tahun Semuda 6 tahun, sampaikanlah perempuan yang mengandung pun dia bunuh dengan kejam, seksa dengan kejam. And dia punya background tu kan, sampaikan dia punya keluarga pun tak nak cerita tentang zaman kanak-kanak dia So itu telah menunjukkan yang dia ni punya background memang lain macam lah. Tak tahu dia ni ada masalah apa dan apa yang telah membuatkan dia untuk mempunyai keinginan untuk membunuh dan juga untuk menjadi seorang serial killer. Terang-terang aku rasa dia ni mungkin ada gangguan mental lah, obviously, macam pembunuh bersiri yang lain kan. Kalau keluarga dia sendiri dah cakap yang dia punya zaman kanak-kanak tu diorang tak nak cerita, so definitely memang ada something wrong lah kat sini. Dan tetapi yes, pasal Yang Zin Hai ni itu satulah. Baik persoalannya dekat sini kan, kenapa rakyat dekat negara China pada time tu tidak diberitahu tentang pembunuhan dia yang telah dilakukan? Mengapa kerajaan kat China tu memadam segala rekod-rekod pembunuhan dia selepas sahaja Yang Zin Hai ni telah dihukum bunuh dengan firing squad ataupun anggota penembak? Very fishy guys. Okay guys, aku je harap korang terhibur dengan kisah kali ni, and aku nak cakap terima kasih sebab tengok video aku berawal sampai habis. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan juga bell notification. InsyaAllah I will see you in the next premiere. As always guys, never stop creating. Assalamualaikum, bye bye.